Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Aziz Nazmi bin Abdul Aziz dari Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Hari ini saya akan menerangkan atau menjelaskan mengenai ciri-ciri perkembangan awal kanak-kanak mengikut peringkat, iaitu peringkat bayi, tatih, taska dan juga tadika. Sedikit pengenalan mengenai perkembangan. Perkembangan ialah suatu proses yang berterusan dari lahir hingga ke akhir hayat. Di antara jenis-jenis perkembangan adalah kognitif, sosial, emosi, bahasa dan juga fizikal. Di antara ciri-ciri perkembangan adalah ia bersifat kualitatif dan juga berbeza bagi setiap individu. Ini adalah 4 peringkat tadi. Okey, yang pertama peringkat bayi, iaitu dari umur 0 hingga 1 tahun. Baiklah, pertama sekali, peringkat bayi seperti yang anda lihat, pada peringkat bayi mereka sudah boleh mula tahu untuk berjalan. Apa kaitan ciri-ciri perkembangan awal kanak-kanak dengan contoh yang saya beri ialah, di dalam ciri-ciri perkembangan awal kanak-kanak, setiap kanak-kanak atau bayi, proses perkembangan mereka berbeza bagi setiap individu. Antara faktor ataupun punca kenapa ini berlaku ialah faktor persekitaran. Maksud saya, apabila faktor persekitaran itu positif, ia sangatlah membantu bayi tersebut untuk belajar sesuatu yang baru dengan lebih cepat dan juga lebih minat dengan adanya persekitaran yang positif. Dia akan mempunyai rasa ingin belajar perkara yang baru. Bukan itu saja, semua bayi ni tidaklah mempunyai perkembangan yang sama. Maksudnya tak semua akan tahu berjalan pada waktu yang sama. Ini semua bergantung juga kepada ibu bapa, kerana ibu bapa merupakan faktor yang penting dalam perkembangan awal kanak-kanak. Seterusnya ialah seorang bayi itu akan mampu untuk memegang sesuatu objek. Apa kaitan tersebut dengan ciri-ciri perkembangan ialah perkembangan fizikal kanak-kanak. Maksud saya adalah apabila seorang bayi tersebut sudah berjaya untuk memegang sesuatu objek, ini menunjukkan fizikal bayi tersebut sedang berkembang dengan baik. Jari-jari bayi tersebut, tangan ataupun apa sahaja sudah boleh menambung berat sesebuah objek tersebut. Ini juga terjadi di atas faktor pemakanan bayi tersebut. Makanan seperti ikan, telur dan lain-lain dapat meningkatkan otot-otot di tangan bayi. Sebagai contoh lain, seorang bayi boleh memegang sebiji bola yang berbentuk bulat dan bola itu tidak terlepas daripada genggamannya. Ini juga menunjukkan ciri-ciri perkembangan yang sama seperti contoh yang saya beritahu sebelum ini. Itu saja adalah di antara contoh perkembangan pada peringkat bayi yang dapat dikaitkan dengan ciri-cirinya seperti berlaku mengikut pola dan urutan, iaitu melibatkan fizikal, kognitif, bahasa, sosio-emosi dan juga sosial. Seterusnya ialah perkembangan peringkat tatih, iaitu dalam lingkungan umur 1 hingga 2 tahun, di mana pada umur ini kanak-kanak sudah mula untuk berjalan dengan sendiri ataupun merangkak dengan sendiri. Apa yang kita dapat lihat di sini ialah contoh perkembangan yang dapat dicapai oleh kanak-kanak pada peringkat tatih. Ciri-ciri perkembangan yang boleh saya masukkan di sini adalah perkembangan bagi kanak-kanak berbeza di antara satu sama yang lain. Sebagai contoh, seorang kanak berumur 2 tahun yang masih tidak boleh berdiri dengan sendiri, manakala kanak-kanak yang lain sudah mula berjalan. Antara kesan yang boleh berlaku adalah kanak-kanak yang masih tidak tahu berjalan itu akan berasa ketinggalan daripada kanak-kanak yang lain yang sudah tahu berjalan, dan mereka akan hilang semangat untuk mempelajari perkara tersebut. Sebagai seorang pengasuh atau maupun ibu bapa, kita mestilah mendidik mereka dan memberi semangat kepada mereka untuk terus berusaha dan tidak berputus asa. Di samping itu, kanak-kanak pada peringkat umur ini juga, mereka akan sekurang-kurangnya dapat berkata-kata dengan perkataan yang mudah. Sebagai contoh ialah makan. Mungkin di sini mereka ingin maksudkan bahawa mereka sedang dalam keadaan kelaparan.
bagaimana mereka sudah apabila kanak-kanak tersebut melalui proses perubahan ini, ia dinamakan perubahan yang bersifat kualitatif. Perubahan bersifat kualitatif ini bermaksud perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantiti, akan tetapi dapat melihat perubahan daripada sebelumnya. Maksudnya daripada sebelum ini tidak dapat melakukan, tapi sekarang dia boleh melakukannya. Antara punca kejadian ini berlaku adalah kanak-kanak tersebut menjalani perkembangan yang betul semasa dia kecil. Kesannya kanak-kanak akan dapat mengembangkan potensi mereka dalam penggunaan bahasa di dalam keadaan yang lebih besar pada masa akan datang. Seterusnya ialah peringkat taskah, iaitu dalam lingkungan umur 2 hingga 4 tahun. Kanak-kanak akan menjalani suatu perkembangan seperti yang kita dapat lihat di skrin. Mereka akan telah mudah untuk bersosial ataupun berinteraksi dengan orang lain ataupun kanak-kanak lain. Perkara ini berlaku kerana apabila seorang kanak-kanak itu melalui proses perkembangan, kita sebagai seorang guru ataupun ibu bapa mereka sendiri dapat melihat perubahan sifat mereka yang berlainan. Ini berkaitan dengan hasil proses kematangan, pembelajaran dan latihan mereka. Perkembangan ini menunjukkan perkembangan sosial mereka, di mana interaksi di antara ibu bapa, guru dan juga rakan-rakan adalah perkara yang penting bagi menjayakan proses tersebut. Kesan positif daripada ciri-ciri perkembangan kanak-kanak tersebut adalah mereka akan dapat menyesuaikan diri mereka dengan cepat bersama orang lain. Selain itu juga, mereka dapat menggunakan perkataan-perkataan yang hebat yang sudah mereka pelajari apabila berinteraksi dengan mereka, dan sekaligus dapat bersama-sama mempelajarinya bersama kanak-kanak yang lain. Selain itu juga, pada peringkat ini mereka sudah boleh mengenali warna, nombor dan juga huruf dengan betul. Ciri-ciri perkembangan yang boleh dikaitkan di sini adalah seperti sebelum ini, iaitu dipengaruhi oleh faktor genetik ataupun persekitaran. Dan di dalam perkembangan ini adalah perkembangan kognitif, bahasa, emosi dan juga moral ataupun rohani. Bagaimana perkembangan ini boleh berlaku? Ini kerana tahap kecerdasan intelektual mereka adalah pada tahap yang tinggi. Ini sangatlah membantu mereka untuk cepat dalam pembelajaran mereka di dalam kelas, dan juga supaya mereka dapat mengingati suatu pembelajaran itu dengan cepat, seperti warna, nombor dan juga huruf. Ini juga dibantu oleh faktor persekitaran yang membantu kanak-kanak itu untuk mempelajari perkara yang baru. Akhir sekali ialah peringkat tadika, iaitu pada umur 4 hingga 6 tahun. Antara contoh yang dapat dikaitkan adalah seperti kanak-kanak ini sudah boleh berlari ataupun berlompat dengan betul. Ini berkaitan dengan ciri perkembangan kanak-kanak, iaitu yang melibatkan fizikal mereka. Sudah jelas di situ bahawa kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun ini, mereka boleh berlari ataupun berlompat dengan cara yang betul. Ini bermaksud mereka menjalani perkembangan yang tepat ketika mereka kecil. Tubuh badan mereka, otot-otot mereka sudah mampu untuk membolehkan mereka melakukan aktiviti-aktiviti lasak dan aktiviti-aktiviti yang berada pada tahap tinggi seperti berlari dan juga berlompat. Selain itu juga, mereka boleh menceritakan peristiwa yang berlaku sebelum ini, ataupun boleh kita cakap mereka dapat menceritakan kembali apa yang telah berlaku di dalam kelas ataupun apa yang telah mereka baca di dalam buku. Ciri-ciri yang boleh dikaitkan adalah ia merupakan perkembangan yang bersifat kualitatif, di mana kita dapat lihat bahawa kanak-kanak tersebut pada waktu dahulu mereka tidak dapat melakukan perkara sedemikian, tetapi pada waktu sekarang mereka dapat melakukannya. Ini menunjukkan bahawa kanak-kanak tersebut mempunyai daya ingatan yang kuat. Secara tidak langsung mereka akan dapat
menggunakan bahasa-bahasa ataupun perkataan-perkataan yang hebat di dalam penceritaan mereka semasa di dalam kelas ataupun di rumah. Ini semua juga berkat bantuan daripada guru-guru, ibu bapa ataupun pendidik dalam mendidik mereka dengan betul. Baiklah, itu sahaja daripada saya mengenai ciri-ciri perkembangan awal kanak-kanak bersama contoh yang mudah mengikut 4 peringkat, iaitu peringkat bayi, tatih, taskah dan juga tadikah. Kesimpulannya, setiap individu mempunyai perkembangan yang berbeza. Jadi kita sebagai pendidik maupun ibu bapa perlu lebih prihatin dalam mendidik kanak-kanak tersebut. Ini kerana perkembangan kanak-kanak amatlah bergantung kepada pendidik dan juga ibu bapa bagi memastikan mereka dibesarkan dengan cara yang betul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.